seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tengah hari semua. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan pembelajaran pendidikan seni tahun 1, unit yang keempat, cantik batik. Okey. Pada slide yang pertama ini, cikgu terangkan berkenaan dengan cantik batik. Cikgu rasa semua pelajar dah tahu apakah itu batik. Batik, banyak jenis batik. Contohnya batik lukis, batik cap, batik blok. Yang ada lukisan-lukisan, contohnya ada corak-corak yang berwarna-warni. Okey. Jadi sebelum kita mengenalkan terlebih dahulu berkenaan dengan batik ni, nanti kita akan buat batik cantik menggunakan kertas, bukan menggunakan kain. Jadi kita dengar dulu pengenalannya, itu pelbagai bunyi. Bila sesuatu perkara itu, contohnya benda itu diketuk, contohnya cikgu tepuk tangan, ada bunyi tepukan tangan. Okey, bila mana seseorang pelajar itu dia bermain alat perkusi, itu drum, dia bermain, lepas tu dalam ramai-ramai sekumpulan pelajar tu, contohnya dalam satu kelas ada seorang pelajar, ketua kelas misalnya, bermain drum. Jadi pelajar-pelajar yang lain cuba ajuk bunyi drum itu dengan sebut tak 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 tak. Sama-sama sebut. Jadi adakah bunyi yang kamu ajuk itu sama dengan rakan-rakan kamu itu sama? Jadi adakah bunyi tersebut sama? Jadi jawapannya, bunyi tersebut ada pelbagai bunyi. Ada yang bunyi dia kuat, ada yang bunyi dia, ada yang berbunyi yang berbeza. Okey. Jadi kita tengok dulu topik yang seterusnya, iaitu warna ton suara. Suara memanggil, suara menjerit dan sebagainya. Jadi kita tengok dulu tontonan video ni. Manusia mempunyai pelbagai jenis suara. Ton suara yang berbeza-beza ini dinamakan warna ton. Suara memanggil. Akmal, mari sini. Suara bercakap. Selamat pagi Encik Yusri. Apa kabar? Selamat pagi Encik Bun. Kabar baik. Saya sihat saja. Suara berbisik. Shh, jangan bising di perpustakaan. Suara budak lelaki. Saya suka membantu bapa membasuh kereta pada waktu petang. Suara budak perempuan. Saya suka membantu ibu menyediakan sarapan. Suara menjerit. Okey. Jadi di sini ada pelbagai jenis suara, warna ton suara. Yang A tu suara memanggil, B suara berbisik, lepas tu suara budak lelaki, dia buat dialog kan, saya bantu ayah membasuh kereta. Suara budak perempuan, suara menjerit. Ini disebut sebagai warna ton suara. Ada pelbagai jenis suara. Okey. Jadi kita lihat pula pada slide yang seterusnya, warna ton alat perkusi. Tengok tontonan video. Dalam tontonan video ni ada alat perkusi, contohnya tiktok, castanet, kerincing.
Okey. Ni disebut warna tone alat pengerusi. Contohnya alat pengerusi yang ditunjukkan tadi iaitu kayu tiktok, castanet, kerincing. Jadi tengok pelbagai bunyinya. Okey. Jadi pelajar dah tahu pengenalan berkenaan dengan warna tone suara. Contohnya suara memanggil, suara berbisik, suara budak lelaki, suara budak perempuan. Dan warna tone alat perkusi ni contohnya mempergunakan pelbagai jenis alat muzik. Contohnya castanet, kerincing, tiktok tadi. Jadi justru itu ada satu lirik lagu dalam buku teks pendidikan seni yang sama-sama kita boleh dengar. Ini lagunya. Suaraku berbagai ragam. Dengarkan, bezakan jenis suaraku. Mari sini akil, mari sini akil. Suara memanggil. Shh, jangan bising. Shh, jangan bising. Suara berbisik. Lihat burung di tingkap, lihat burung di tingkap. Suara bercakap. Aduh, aduh, sakit. Aduh, aduh, sakit. Suara menjerit. Tralala, tralini, tralala, tralini. Suara bernyanyi. Tralala, tralini, tralala, tralini. Suara bernyanyi. Suaraku, suaraku, pelbagai ragam. Cubalah, cubalah dengan suaramu. Okey. Ni dia lagu bagi dalam buku teks unit 4 Batik Cantik. Jadi semua suka kan dengan lagu ni? Okey. Seterusnya, cikgu memperkenalkan jenis dan nama batik. Ada pelbagai jenis batik. Contohnya batik cap. Pengenalan berkenaan dengan batik cap. Ni contohnya gambar kat sebelah ni, batik cap dan batik lukis. Ni contoh batik lukis, ada gambar kat sebelah. Jadi contoh batik cap. Batik cap adalah struktur atau corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya proses pembuatan batik cap lebih cepat dari batik tulis, iaitu sekitar 2 hingga 3 hari. Batik cap dikerjakan manual dengan menggunakan alat cat yang biasanya dibuat dari tembaga yang dibentuk dengan corak tertentu. Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain. Batik cat diguna alat yang dibuat daripada tembaga untuk membentuk corak yang tertentu. Contohnya corak ikan ke, ataupun corak ulat ke, ataupun corak rama-rama ke. Okey, itu. Contoh batik lukis. Batik lukis merujuk kepada corak pada kain batik yang dilukis tangan secara bebas. Orang yang pakarlah melukis dengan tangan secara bebas. Batik lukis mempunyai corak yang pelbagai dan setiap satu adalah unik, tidak akan sama dengan yang lain. Jadi ada coraknya pelbagai dan unik yang tidak sama dengan satu yang lain. Contohnya dia nak buat dengan lukisan tangan dia gambar daun. Jadi dia akan lukis gambar daun tersebut. Ataupun dia nak buat gambar rama-rama. Okey. Okey, contohnya dia nak buat gambar daun. Okey, dia lukis. Ni pada kain tersebut. Ini dinamakan batik lukis. Okey, gambar daun. Dan dia buat satu bunga yang besar untuk dijadikan hiasan pada kain tersebut. Dan seterusnya, contohnya buah anggur dimasukkan, ataupun
rama-rama, gambar rama-rama di sini. Okey. Dimasukkan. Okey. Ini dinamakan batik lukis. Okey. Kalau batik cap ni dia ada satu alat yang dinamakan alat cap yang biasanya dibuat dari tembaga. Okey. Seterusnya contoh batik blok. Batik blok ni cikgu ada bagi proses membatik batik blok. Yang pertama membuat blok sarang. Kita buat dulu blok dia. Lepas tu kita mencekuk permukaan sarang batik ke dalam lilin cair. Ambil sarang dia ni letak dalam lilin cair. Lepas tu yang ketiga menerap lilin cair ke atas permukaan kain. Itu kita tekap lilin cair ni pada permukaan kain. Mencelup kain dalam pewarna. Kita celup kain ni dalam pewarna dan menebus kain dengan air yang dicampur soda dan mencuci, membilas dan menjemur kain hingga bersih. Ni contoh batik blok. Biasanya dekat kampung ataupun dekat orang-orang, biasanya dekat kampung ataupun di bandar sendiri pun ada pakai batik blok. Ada setengah tu menjadikan pakaian kain batik ni sebagai pakaian rasmi di sekolah ataupun di jabatan-jabatan kementerian dan sebagainya. Okey, itu berkenaan dengan batik blok. Okey. Jadi kita dah kenal berkenaan dengan batik, corak batik, batik contohnya batik cap, batik lukis. Batik blok ini yang mana dilukis di atas kain. Okey. Dan kita juga telah dengar lirik lagu yang terdapat pada buku teks pendidikan seni tahun 1 ini. Jadi langkah yang seterusnya iaitu kita membuat batik cantik ini menggunakan kertas. Okey. Alat dan bahan yang pertama iaitu kita sediakan kertas lukisan. Sediakan satu kertas lukisan dan yang kedua kita sediakan palet. Bekas kita nak letakkan cat air tu di dalam palet tersebut dan kita sediakan cat air dan kita sediakan berus lukisan dan kita sediakan pensel dan bekas air. Bekas air ni jangan bekas air yang kita guna untuk minum. Kita guna bekas air ni yang memang sediakan khas untuk kita buat aktiviti pendidikan seni ni. Dan juga kita sediakan krayon. Okey. Okey, langkah yang pertama kita cantumkan garisan-garisan putus-putus. Kita buat satu corak batik dan kita pun sambung garisan putus-putus pada corak tersebut untuk menghasilkan satu lukisan ataupun satu corak yang cukup cantik. Dan yang kedua, lukis semula dengan krayon. Maksud kita tekat lukisan tersebut yang menggunakan pensel tersebut dengan menggunakan krayon. Dan kita bacuh cat air. Ni langkah yang ketiga. Kita bacuh dengan cat air. Jadi kena berhati-hatilah. Contohnya kalau corak yang kita nak menghasilkan ni, contohnya corak yang pada gambar di sini. Corak dia begini. Dan dia naik segitiga di sini dan turun ke bawah segitiga di bawah ni. Okey. 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 Okey, ini contohnya corak yang kita nak hasilkan untuk batik tersebut. Corak menggunakan lepas tu kita tekat corak tersebut dengan menggunakan krayon.
Okey, contohnya corak 1, corak 2, corak 3. Okey. Okey, so langkah yang kedua. Okey, semula dengan menggunakan crayon. Langkah ketiga, bacuh cat air tersebut. Contohnya kita nak ambil warna kuning, jadi kita bacuhlah cat air warna kuning. Ataupun nak cat warna biru muda ataupun warna ungu, kita bacuh. Dan langkah yang keempat, warnakan motif batik. Warnakan tadi dia ambil cat yang warna, dia bacuh dengan menggunakan cat yang warna kuning. Jadi dia lukis pada corak tersebut dengan warna kuning di atas kertas. Okey, dia lukis. Dan seterusnya campurkan cat air di atas kertas semasa cat air masih basah. Jadi dia ambil warna hijau pula, dia campur pada sekali dengan warna kuning tersebut pada corak yang dia lukis, yang telah dia lukis ni. Jadi dia pun buat kemasan dengan memastikan corak yang dihasilkan itu tidak maknanya tidak terkeluar daripada corak yang dia kemaskan tersebut. Maknanya lukisan dia tu daripada awalnya, dan dia menggunakan cat air itu, dah pastikan cat air itu tidak berlaku sebarang contengan pada tempat yang lain. Dia buat kemasan. Okey. Jadi ditunggu sampai kering kertas tersebut di bawah cahaya matahari, dan apabila sudah kering, dia lihatlah hasilnya. Dia boleh lipat menggunakan bentuk kipas. Dan hasil yang kedua, tengok dia bebaskan kertas tersebut. Dan hasil yang ketiga, lihat coraknya. Pelbagai jenis corak dan pelbagai jenis warna. Ada pelbagai tadi kita dah kenal berkenaan dengan warna tone suara. Pelbagai jenis suara, yang dengan suara memanggil, suara budak lelaki, suara budak perempuan. Ni kita belajar berkenaan batik cantik ni, iaitu dengan pelbagai warna dan pelbagai corak pada batik tersebut. Okey. Jadi pengenalan untuk unit yang keempat cantik batik ini. Okey. Jadi okey. Jadi sampai di situ daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.